Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasallatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajjun wa i'tamar wa labba wa halaga wa nahar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Sama-samalah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, yang di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamla'ul mizan. Dengan menyebut syukur kepada Allah taala, alhamdulillah, membuatkan mizan kita di akhirat nanti, timbangan kita di akhirat nanti berat. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Dengan syukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala, membuatkan mizan kita, timbangan kita di akhirat nanti akan berat. Alhamdulillah, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah taala, diizinkan untuk bertemu pada malam ini, malam yang penuh dengan kemuliaan. Hari yang juga hari yang mulia, sangat mulia, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umatnya baginda Nabi SAW 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tak berakhir lagi kita ni. Malam ini adalah malam ke-8, Lailatul Tarwiyah. Malam ke-8 Lailatul Tarwiyah orang panggil. Malam ke-9 Lailatul Arafah. Malam ke-10 Lailatul Aid lah, malam hari raya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri peluang pada kita masih lagi boleh bernafas di atas muka bumi Allah Ta'ala dan berada di bulan haram dan juga 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kata baginda Nabi SAW, kata Sayyidina Ibn Abbas, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min 10 Dzulhijjah. Tidak ada hari yang kita beramal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala melainkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tak ada amalan lain dah. Kalau kita beramal di bulan lain, nak berbanding dengan kita beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, itu lebih baik daripada hari-hari yang lain. Maka para sahabat bertanya, qalu walal jihad fi sabilillah. Kata para sahabat, adakah dengan jihad fi sabilillah pun tak boleh nak menandingi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Maknanya dibandingkan, kalau hari ini kita beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, seorang lagi dia keluar berjihad fi sabilillah. Orang yang beramal soleh 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih baik daripada orang yang berjihad fi sabilillah. Tetapi illa, kata Nabi SAW, kecuali man kharaja bimalihi wa binafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali yang nak menandingi 10 hari pertama ni hanya satu sahaja, iaitu mereka yang keluar jihad fi sabilillah dengan harta dia, dengan diri dia, kekuatan yang dia ada, dan walam yarji' bi dhalika min syai', dan dia tak balik, yang di mana dia mati syahid. Maknanya nak menandingi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, orang yang beramal soleh yang boleh tandingi ini adalah mati syahid sahaja. Selain pada tu tak boleh nak menandingi orang yang beramal soleh. Maka alhamdulillah, Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Kata Nabi SAW,
Sungguhnya setahun itu Allah Ta'ala berikan hari-hari yang Allah Ta'ala nak kurniakan anugerah. Nafahat, Allah Ta'ala beri pemberian kepada kita. Fata'arradu lahu, kata Nabi SAW, carilah hari tersebut, la'allahu an yusibakum nafhatun minha, moga-moga kamu jumpa hari-hari Allah Ta'ala beri anugerah ni. Bila kita dapat hari tersebut, fala tashqawna ba'daha abada, tak akan sengsara di dunia dan juga di akhirat. Maka ni kita tahu dah ni, hari Allah Ta'ala nak beri kurnia kepada kita 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan malam ini selari dengan malam 8 Zulhijjah. Esok 8 Zulhijjah juga disunatkan kepada kita untuk berpuasa, hari tarwiyah. Hari tarwiyah ni orang nak pergi haji ni, dia akan kumpul air. Dia akan kumpul air nak bawa nak pergi di Arafah. Itu dipanggil hari tarwiyah, Lailatul Tarwiyah. Ada sejarah dia panjang lah. Lailatul Tarwiyah 8 Zulhijjah, hari Arafah 9 Zulhijjah. Sunatlah ke kita puasa? Bahkan ada disebut dalam satu hadis Nabi SAW, man ahya lailatul khamis wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam ini, dikurniakan syurga kepada Allah Ta'ala, iaitu Lailatul Tarwiyah malam ni, Lailatul Arafah malam Zulhijjah, Lailatul Aidain 2 hari raya, hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha. Mana 4 dah. Satu last sekali, Lailatul Nisfu min Sya'ban, malam sepu. Siapa yang menghidupkan malam-malam tersebut, ada riwayat mengatakan wajabat lahul jannah, mendapat syurga Allah SWT. Hidup dengan mana? Hidup dengan ibadat lah. Hidup banyak hidup. Ada orang hidup dengan hiburan, hidup dengan konsert, ada ke? Dia hidup juga. Tapi yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW, hidup dengan ibadat, hidup dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peluang kepada kita, ajaklah ramai-ramai adik-beradik kita, ahli keluarga kita, puasalah. Hak puasa esok ni dah apa lagi? Puasa hari Arafah. Man sama yaumul Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira az-zunub sanah qablahu sanah ba'dahu. Siapa yang berpuasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, kata Nabi SAW, aku berharap kepada Allah Ta'ala agar diampunkan dosa setahun sebelum, setahun selepas. Maka kita hari ni ngujung tahun dah ni. Maka diampunkan dosa setahun sebelum dan setahun selepas diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan kita puasa hari Arafah. Itu dia. Itu kata Nabi SAW. Bahkan ada ulama mengatakan, orang yang berpuasa, setengah ulama lah kata tak, ajal dan maut itu Allah Ta'ala belaka yang tentu, urusan Allah Ta'ala. Dikatakan para ulama, orang yang berpuasa di hari Arafah akan dipanjangkan umur dia setahun. Sebab dia untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa dia setahun selepas pada tu. Setengah ulama mengatakan, maka ajal maut itu Allah Ta'ala dah tentukan belaka dah, kita ni tarikh bila-bila. Maka buatlah amal ibadat kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ni, berbaki berapa hari lagi, 3 hari lagi. Dan juga hidupkan juga malam Lailatul Tarwiyah, Lailatul Arafah, Lailatul Aid, hari raya ni. Hari raya ni, kalau hari Aidil Adha dah apalah, labaslah sikit. Mereka kata orang duk sibuk nak persiapan nak sembelih esok, kebiasaannya lah dah. Dikira ibadat juga. Tapi kalau hari raya biasa ni, kadang-kadang hari raya Aidil Fitri ni, orang galak biasa, kebiasaannya lah. Maka sebab itu Nabi SAW kata, siapa yang juga menghidupkan Lailatul Aidain, hari malam raya Aidul Fitri dan Aidul Adha, ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan 2 malam tersebut, Allah Ta'ala akan hidupkan hati dia ketika mana hati-hati sudah pun mati. Maksudnya dia hati-hati dah mati, hati-hati dah tak boleh nak tahu dah mana benar mana salah. Hati dah tak masuk cahaya dah, terkena habis dah fitnah akhir zaman. Dah lara habis dah kita ni. Mati dah hati kita dengan cahayanya Allah Ta'ala. Mati dah cahaya dengan ilmu. Mati dah cahaya dengan cinta Nabi, cinta Allah. Tak tahu ke mana dah kita. Tapi kesan orang-orang yang menghidupkan 2 malam ini, Lailatul Aidain, Allah Ta'ala hidupkan lagi hati dia ketika mana orang lain dah hanyut belaka dah. Maka kita ni dah di fasa akhir zaman dah ni.
Jadi kita tak tahu. Alhamdulillah, mungkin kita terselamat lagi sedikit sebanyak, tapi kita tak tahu akan datang kok kita ni terjerumus juga dengan fitnah-fitnah dunia, dengan fitnah akhir zaman, macam-macam lah. Maka kita takut. Maka buatlah amal soleh agar menjadi benteng kepada kita, jadi pelindung kepada kita untuk tidak terkena fitnah akhir zaman. Allahumma ya muqallibal qulub, sama-sama kita doa. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Hati kita ni bila-bila masa je Allah Ta'ala nak twist. Daripada orang molek, daripada orang comel, mari sejik semua, mari kuliah, mari ngaji dan sebagainya, tak, Allah Ta'ala twist sekali, minum arak, berzina, waliya'udzubillah min zalik. Tak tahu, kita tak tahu. Maka teruskan istiqamah dengan amal ibadat walaupun sedikit. Tak tahu juga, daripada orang yang berzina, orang yang minum arak, buat maksiat tiap-tiap hari, Allah Ta'ala twist, boleh hidayah sekali sahaja, tu jadi orang sejid. Maka innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta, kamu wahai Muhammad tak boleh nak beri hidayah pada orang yang kamu nak, orang yang kamu sayang, tak boleh beri, kamu tak boleh beri hidayah. Asbab boleh, buat sebab untuk orang dapat hidayah boleh, kita pun begitu. Kita tak boleh nak beri, ya Allah, aku nak beri hidayah padamu biar mu mari surga, tak boleh. Bahkan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, kamu sendiri wahai Rasulullah tak boleh nak beri hidayah pada orang yang kamu sayang, walakin Allah yahdi man yasha, dan Allah Ta'ala sahaja yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia nak. Maka kita mengharapkan Allah Ta'ala beri hidayah lah pada kita, hidayah dan juga taufik supaya dapat buat amal tersebut. Hidayah sahaja dapat rasa nak buat. Hidayah ni macam mana? Contoh, belum-belum ni kita pernah dengar orang cerita, orang surga lah, dia ajak sahabat dia lama dah tak mari surga. Mai ajak kata, mari dah, kata, ustaz ni ada kuliah malam ni gini-gini, dia kata, mari lah singgah sekali surga, lama dah nak apak surga. Dia berkata, itulah aku pun rasa kau nak pergi, lama dah nak pergi. Tu hidayah. Dia rasa nak pergi, tapi dia tak ada taufik, tak ada izin Allah Ta'ala. Rasa nak pergi, ada hidayah dia, tapi nak ke boleh pergi tu macam-macam rasa, malu lah, lama dah pergi, ikut buka pintu, orang tengok dia belakang, mana baru sampai, mana lama tak nampak, mana berubah dah ke, jadi orang mulut-mulut gini kan. Maka adalah keperasaan yang tidak mendapat taufik daripada Allah Ta'ala. Hidayah ada dah, maka kita nak begitu jugalah. Kita semua juga biar jadi penyebab untuk orang lain dapat hidayah. Biar jadi asbab dapat dah. Sebab kita, orang lain boleh kebaikan. Bila orang lain buat kebaikan, kita sendiri pun dapat pahala. Maka jangan remehkanlah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, beri umur yang panjang sepanjang di bulan haram ini, biar sempat dengan kita dengan ibadat. 10 hari pertama ni dengan ibadat, bukan sempat saja-saja je, panjang umur saja, tidur lebih contohnya dah, tak buat ibadat, tak sembahyang berjemaah. Biar Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam keberkatan. Maksud dia dalam keberkatan, dalam kita buat amal ibadat, dalam kita buat kebaikan. Itu sedikit banyaklah mukaddimah. Maka sama-sama lah insya-Allah kita puasa. Tak mampu nak puasa esok, kalau boleh hari 9 Zulhijjah tu puasalah. Ajak ramai-ramai. Memang tak wajib, sunat bagi yang berkemampuan. Kok dia tak gerak sangat-sangat ni, kalau aku puasa ni aku tak semayang dah ni, aku tak semayang, kalau aku puasa aku tak semayang. Tak boleh lagi tu. Baik dia semayang daripada dia puasa. Dia tinggalkan benda yang wajib, dia duduk sibuk dengan perkara yang sunat. Baik, wallahu a'lam. Mukadimah lah. Baik, kita akan sambung kepada pengajian kita dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Bahasa Melayu dia, bahasa Arab dia An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Ni hak terjemah dia Syekh Ahmad Smith tak? Baik. Sambung kepada kalau buku baru ni lah deh. Muka surat 7, mukadimah lagi. InsyaAllah kita akan terus kita baca sikit, panjang sikit baca malam ni insyaAllah. Maka kata Imam Al-Haddad, saya susung buku ini, waqad allafna wa jama'na hadzal kitab. Maksud dia lah, saya susung buku ni dengan mengisikan di dalamnya parti-parti dari nasihat agama dan wasiat iman, dengan tujuan agar ia bermanfaat dan dapat dimanfaatkan, dan untuk menjadi tempat beringat dan mengingatkan bagi diri saya dan saudara-saudara saya dari kalangan kaum muslimin. Saya cuba menyusunnya dengan ibarah. Ibarah ni maksudnya perkataan-perkataan
yang mudah supaya dekat kepada fahaman ramai. Maka kalau orang yang pandai bahasa Arab, dia baca. Kadang-kadang orang pandai bahasa Arab tapi kitab-kitab atas ni kadang-kadang dia tak boleh nak faham juga makna-makna tertentu tu kan. Tapi kalau kitab ni orang faham basic Arab saja, dia dah mudah dibaca, mudah difahami kitab ni. Memang begitu dia tujuan dia tulis, supaya mudah orang-orang awam nak baca saja pun boleh faham. Baik. Dan ibarah yang mudah supaya dekat kepada fahaman ramai. Dan saya gunakan perkataan-perkataan yang ringan supaya segera difahami dan mudah ditangkap maksudnya oleh orang-orang khusus dan orang-orang awam. Dari ahli-ahli iman dan Islam, saya namakannya kitab ni Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Saya bermohon kepada Allah, ni kalau saya sebut saya ni bukan saya lah, pengarang kitab ni lah, Imam Haddad. Saya bermohon kepada Allah agar menjadikan persembahan buku ini khalis. Tu bukan khalis. Kadang-kadang nama orang ada juga khalih. Nama khalih. Khalis kalau bahasa Arab dia, iaitu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tujuan dia karang kitab ni kerana Allah yang Maha Mulia, agar dia mendekatkanku kepadanya. Allah Ta'ala dekatkan diri aku ni kepada dia sebab tulis kitab ni di dalam syurga Jannatul Na'im. Aku berharap agar manfaatnya akan meluas bagi diriku sendiri dan bagi saudara-saudaraku dari para mukminin. Sesungguhnya dia Allah adalah penguasa atas segala sesuatu dan penentu bagi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah sebaik-baik tempat untuk bergantung, dan aku tiada akan memperoleh taufik. Nampak ni, taufik ni makna taufik, melainkan dari Allah juga. Dia nak karang kitab ni pun perlu kepada taufik Allah Ta'ala. Kalau Allah tak ada izin, maklumat ada tapi tak nak karang, itu tak ada. Taufik ni Allah Ta'ala beri izin kepada dia. Macam kita nak mari semayang hari ni, duduk rumah tadi berasa nak mari mayang garit, ni surah ni. Pok sebelum pasar ni makan nasi goreng tu, ngatuk mata urut kata nak pergi mayang, nak pergi semayang garit lagi tapi rasa malah pula tiba-tiba nak pergi. Maknanya ada hidayah nak mari mayang tapi taufik tak ada. Tu makna dia, izin tak ada. Sesungguhnya kata, dan aku tiada akan memperoleh taufik melainkan dari Allah juga, yang kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Ni taufik ni kita sebut sebelum-mula hari tu, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari semayang, mari menuju kejayaan. Kita jawab dia, kita jawab sama ke macam kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar? Tak. Kita jawab la haula wala quwata illa billah la aliyyil azim. Marilah semayang, itulah nak mari tapi tak ada daya melainkan kau saja yang mengizinkan aku untuk pergi. Gitu. Tu makna dia. Marilah menuju kejayaan, tak mampu aku nak berjaya melainkan izin daripadamu ya Allah. Tu makna dia. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah, habis mukadimah. Kita masuk kepada fasal yang pertama, iaitu mabahathut taqwa. Perbahasan tentang takwa. Sebut semua tentang takwa ni. Dalam khutbah dengar semua. Usikum bitaqwallahi wa ta'atih. Mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa. Takwa ni maksud dia kalau tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia akan ada bab takwa, bab nak jaga perintah Allah. Bagi dua. Takwa bermakna yang pertama, bahagian yang pertama dalam kitab Bidayatul Hidayah lah. Bahagian yang pertama iaitu menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, dan bahagian yang kedua meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu maksud takwa. Itu makna takwa. Junjung segala perintah, bukan beramal lah. Nampak? Bukan nak kata junjung saja jangan beramal, tak. Maksud dia diletak, maksud dia tu junjung perintah Allah Ta'ala, bukan sekadar kita beramal bodoh-bodoh gitu je. Beza orang semayang dalam keadaan dia semayang dengan beramal, semayang. Tapi beza dengan orang junjung perintah Allah Ta'ala suruh semayang. Maknanya dia akan semayang dengan penuh bersungguh-sungguh. Contohlah, seorang Pak Mak ni suruh dia baca surat hak Pak Mak tulis. Contoh, Pak Mak jirang dia, Pak Mak suruh dia baca surat hak Pak Mak tulis. Pak Mak tu pula ambil lah pakat besar sikit lah, JKK Kapung. Ibu baca, ni surat daripada Pak Mak, sekian dia baca. Sultan
Mari suruh dia baca wasiat daripada sultan. Ni si fulan baca ni wasiat daripada aku, sultan suruh. Gana dia rasa? Beza tak dia baca wasiat Pak Mak dengan dia baca wasiat sultan? Beza lah. Manakala tadi wasiat tadi tu dia dah junjung dah dengan Allah, ni wasiat sultan ni, bukan wasiat Pak Mak ni, bukan biasa-biasa. Maka orang yang semayang sekadar dia kata Tuhan suruh aku semayang lah. Beza dengan dia kata Allah, Tuhan perintah pada aku ni, Raja sekalian alam, Tuhan hak cipta aku, Tuhan hak beri nikmat aku daripada hujung rambut sampai hujung kaki, Tuhan hak beri aku motor hari ni boleh pergi jalan, Tuhan hak beri kereta pada aku hari ni boleh pergi mana-mana, Tuhan beri aku kaki boleh mari surau. Dia junjung segala perintah Allah Ta'ala, dia junjung semayang tu dengan betul-betul. Maka dia akan semayang beza. Allahu Akbar, ini perintah Allah Ta'ala ni, bukan perintah orang biasa. Dia gitu. Itu makna dia. Sebab itu Imam Ghazali sebut menjunjung takwa ni, dia menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka definisi itu akan sebut juga dalam kitab ni lagi. Baik, itu makna takwa tadi. Perbahasan mengenai takwa, Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Adakah sesiapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Ta'ala? Yang nak kabarnya bab takwa ni akan banyak disebut dalam Al-Quran. Sangat-sangat banyak. Kalau biasa kita dengar kalau khutbah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bab takwa banyak, sangat-sangat banyak disebut di dalam Al-Quran. Dia akan disebut dalam ni lagi. Maka disebut untuk ayat Quran dulu supaya nak khabar ayat Quran ni adalah ayat yang paling benar. Perkataan yang paling benar adalah Al-Quran. Lepas pada tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Firman-Nya lagi Allah Subhanahu wa taala, "Man asdaqu minallahi qila." Adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah? Perkataan Allah sajalah. Hak paling-paling boleh kita membenarkan. Tak hak manusia boleh lagi. Sikah tak sikah, percaya tak percaya tak. Kalau perkataan Nabi pun begitu, kena benarkan. Perkataan Nabi pun benar sebab ianya daripada Allah Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap ikut nafsu dia, tapi Nabi bercakap atas dasar wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, firman-Nya lagi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Surah Ali Imran. Baik. Makna di sini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguh takwa. Ni akan dibahaskan tentang maksud sesungguh takwa ni. Akan dibahaskan lagi belakang-belakang ni. Sebab kata benda ni dikira wajib ni. Allah Taala suruh kita sempurnakan takwa kita. Mana takwa ni tadi apa? Junjung perintah Allah Taala, tinggal segala larangan. Mana kalau ikut Allah Taala suruh kita takwa ni, maknanya kita tak lepas lah. Tak lepas kita bermakna sempurna takwa ni. Sebab dia, kita memang tiap-tiap hari akan buat dosa. Dah maksud takwa tadi tinggal segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita buat juga. Tak memang tak dapat semua lah hari-hari takwa kita. Nanti akan dibahaskan maksud takwa ni tadi. Melainkan di dalam keadaan Islam yang sebenarnya. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Tali Allah ni maksudnya hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, hubungan kita dengan manusia. Itu tali kita nak sapa kepada Allah Ta'ala. Jangan berpecah belah. Ingatlah kurnia Allah atasmu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu diperteguhkannya hati kamu dalam agama Allah sehingga dengan kurnia Allah itu kamu menjadi bersaudara. Kamu dahulu berada di tepi lubang neraka, lalu diselamatkannya kamu daripadanya. Begitulah Allah menjelaskan keterangannya kepada kamu supaya kamu menuruti. Baik, ini panjang ayat Quran. Nak cerita asal dia atas tadi tu, bab takwa.
Adapun firman Allah yang berikut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguh takwa. Baik. Kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, ini adalah suatu perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya dari golongan kaum mukminin supaya bertakwa. Kerana Tuhan telah mengumpulkan dalam sifat takwa itu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian disuruh pula hamba-hambanya dari golongan kaum mukminin itu supaya bertakwa kepadanya agar mereka boleh berjaya dan mencapai penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat takwa itu dari kebajikan dan kesempurnaan, juga kebahagiaan dan kemenangan, semata-mata sebagai rahmat kepada hamba-hamba dan dari kaum mukminin. Dan sememangnya Allah amat kasih terhadap hamba-hambanya mukminin, sedang takwa itu pula baik. Takwa ni tok atas sekali. Tak ada takwa, maknanya tak ada takwa, tak taat perintah Allah Ta'ala, tak ikut apa yang Allah Ta'ala larang jangan buat, dia tak ada takwa ni, maka tak jadi benda-benda dia punya ibadat dia, sia-sia. Sebab tu kita semua dengar kalau orang kata, biarlah rekod takwa kita ini tinggi sehingga ke hujung nyawa kita. Maksud benda, kita istiqamah dengan kebaikan, istiqamah dengan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Maka bila kita Allah Ta'ala ambil nyawa kita kat gini, tengok takwa kita tu tara mana. Tu kita nak tengok. Allah Ta'ala akan nilai, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia siapa dia? Orang yang banyak pitih? Tak. Orang yang paling mulia dia sultan? Tak. Orang yang paling mulia, orang yang paling smart? Tak. Orang yang paling sadu? Tak. Inna akramakum, orang yang paling mulia adalah indallahi atqakum, orang yang paling tinggi takwa dia kepada Allah Ta'ala. Itu nilai. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak nilai. Tak nilai suwarikum, gambaran kita macam mana, putih, hitam, comel, tak comel ke, Allah Ta'ala tak nilai. Wala ila ajsadikum, badan kita pun Allah Ta'ala tak nilai juga. Sadu tara mana pun, kalau sedak-sedak gitu, orang-orang hak sadu masuk syurga awal. Tak jadi gitu. Allah tak nilai dia sadu tara mana pun, tak sembahyang tak jadi guna kok. Tak, dia boleh akad. Dia boleh akad dumbbell berat-berat, selimut dia subuh dia tak boleh nak akad. Dah. Sia-sia maknanya. Allah Ta'ala tak nilai suwarikum wala ila ajsadikum. Walakin, tapi Allah Ta'ala nilai mana? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tengok ni hati kita ni. Mahallun nazar, tempat Allah Ta'ala tengok hati kita. Sayyidina Bilal hitam legang orang kata. Tapi duduk mana? Dah masuk syurga lagi, dah didengar tapak kaki Sayyidina Bilal dalam syurga. Oh, hitam legang orang. Tak nampak. Kalau tutup lampu tak nampak tu. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Allah Ta'ala tengok benda tu? Tak tengok sikit habuk benda tu. Allah Ta'ala dah buat kita semua sangat-sangat sempurna, kena dengan kehidupan kita. Tak, hari ni mungkin kita kata, ya Allah, Allah Ta'ala buat aku apa lah, dok semak mana kata nak banding dengan jirang sebelah. Semak lebih daripada aku. Senang je dia, nikah awal contoh. Ketahuilah bahawa asallahu an tuhibbu asallahu an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada benda yang kita rasa molek pada kita, tapi tak molek hakikat dia bagi Allah Ta'ala. Ada benda yang kita rasa tak molek bagi kita, hakikatnya molek di sisi Allah Ta'ala. Kemungkinan kok kalau aku semak ni, keliling aku keluar dengan orang puang. Mungkin kata kalau aku semak hari ni, tak, aku tak mari dah sembahyang surah sejik kot, aku duk sibuk, mungkin aku jadi artis, mungkin aku jadi model contoh. Maka Allah Ta'ala akan beri sesuai dengan diri dia, sesuai dengan Allah Ta'ala tahu dah, ni kalau aku buat gini dia ni alkohol lara, baik buat biasa-biasa je. Apa aku tak kaya macam jirang aku, boleh pakai dia sebelah pakai AMG Mercedes, aku pakai kacir warna kata. Aku padahal dia tu nak kata pergi semayang sejik surah dah apa mana aku ni surah seumur mak piyah dah orang panggil kadang-kadang.
Tapi tak boleh, apa tak boleh nak pakai bersedih, contoh. Tak. Tahulah Allah Taala buat molek dah. Kemungkinan kalau kita pakai bersedih, kita langgar orang, contoh. Ataupun kita ada bersedih, kita start kereta tu bangga dah. Dah start kereta, dah start kereta tu. Tik tik. Baru tekan dalam rumah. Tik tik tubik. Oh, tubik gang dah. Tubik gaya dah. Kemungkinan hak jiran sebelah macam biasa pakai. Buat tahu dia nak pergi masjid, orang kita pergi, dia pergi masjid lain. Ya, dia pergi suara dia pula orang dengar kuliah. Tahu dia hak pergi ngajar orang. Tak tahu. Makanya kita tak tahu. Kita tak tahu akan apa yang Allah Taala buat tu dah sempurna, dah comel. Dah. Baik. Maka itu wasiat takwa ni. Takwa ni tak bukannya baru sekarang kita dengar dalam khutbah, usikum bitaqwallah, dak. Allah Taala dah suruh bertakwa sejak daripada dulu lagi. Sebab memang gitu tujuan Allah Taala jadikan hamba. Allah Taala jadikan manusia, Allah Taala jadikan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan juga jin melainkan suruh jadi hamba pada aku. Hamba kena buat benda, taat perintah dia. Hamba kena buat benda, tinggal benda yang dia larang. Tu hamba. Maka kalau Tuhan dah, Allah Taala jadikan daripada Nabi Adam sampai ke hak kita hari ni sekarang, tak lain tak bukan nak suruh taat perintah dia lah. Taat perintah dia, nak suruh tinggal apa yang dia larang. Dari dulu lagi, bukan umat Nabi Muhammad saja disuruh bertakwa, tapi umat-umat terdahulu sehingga ke Nabi Adam sudah pun disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bertakwa. Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, dan juga kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Sebelum kamu wahai Muhammad dah ada dah. Aku suruh dah beri. Aku suruh dah bertakwa. Dan sekarang aku dah beri kamu kitab, beri kamu Al-Quran supaya kamu juga tergolong dalam golongan yang bertakwa. Baik. Lantaran itu maka tiada suatu kebaikan mahupun di dunia ataupun di akhirat. Tak ada akan dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat melainkan orang tu ada takwa. Tak. Kalaulah kita rasa kita nampak orang nampak dia ni tak bertakwa, contohlah dia memang nampak dia ni tak semayang. Tak semayang bang. Jelas-jelas togok kasbek depan kita, contoh. Tapi hidup dia mewah. Rumah banglo besar. Tak. Kereta Lamborghini, tukar kadang-kadang Range Rover. Kadang-kadang rasa besar sikit naik Velfire. Hidup dia mudah sangat. Aku ni hak mari surah, mari sejik, mari nadah. Tuhan we gitu je semua ke aku. Ketahuilah sebenarnya hakikat dia tak dapat langsung ketenangan daripada Allah Taala. Hidup dia serabut semua. Kita jamin hidup dia memang serabut. Sebab apa? Hubungan dia dengan Allah Taala tak ada. Hubungan dia dengan Tuhan yang jaga hati dia tak ada. Dia tak akan tenang. Banyak mana pun dia nampak dalam bank dia, sekali masuk sebulan 60,000. Dia tak akan rasa cukup pun 60,000 yang dia ada. Tapi kita orang yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala, ada takwa dengan Allah Ta'ala, RM10 senyum mewek dalam beg duit tu, RM10 Allah suka dah, RM10 ada, tenang ada hidup, makan kenyang sehari tu. Orang hok tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala buka beg duit tebal, tapi baru buat keluar sikit, keluar sini, ada tak ada keberkatan, rasa tak tenang. Allah habis opiti aku, kerja lagi sungguh-sungguh, tak tidur malam apa semua, sebab nak dapat dunia. Tapi Allah Ta'ala dia tinggal. Kita nampak dia berjaya dunia, hakikatnya dia tak berjaya pun dunia pun dia tak berjaya. Dia tak akan dapat kebaikan dunia, tak akan dapat kebaikan di akhirat melainkan dengan takwa. Kebawah di sini. Tak ada suatu kebaikan dunia dan di akhirat, sama ada kebaikan lahir maupun batin. Zahir kita. Lahir ni zahir kita lah. Maupun batin. Melainkan takwa lah yang menjadi perintis dan sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Sebab kita nak sampai kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan takwa kepada dia. Demikian pula sebaliknya, iaitu tiada sesuatu kejahatan
maupun di dunia ataupun di akhirat, sama ada kejahatan zahir, lahir maupun batin, melainkan takwa lah yang bakal menjadi pendinding yang kukuh. Keburukan mana, maksiat mana pun, kalau kita rasa atas dunia ni hok menjadi benteng kepada kita, takwa. Hok menjadi halang kepada kita. Tapi takwa ni tak ada takwa saja, takwa dengan penuh ikhlas pada Allah Ta'ala lah. Lepas tu kita boleh junjung perintah Allah Ta'ala, bukan beramal saja, bukan dia beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintah, dia tinggal dengan benda yang Allah Ta'ala larang. Tak, dia buat amalan tu dengan junjung, dengan ta'zim, dengan rasa besarnya perintah Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya semayang ini boleh hindarkan diri kita daripada buat kemungkaran, buat maksiat. Tapi ramai mana semayang bang, keluar pada surah buat maksiat. Tengok TikTok orang duk macam lah ke TikTok, macam ada dalam tu. Hak halal tengok pun ada, hak haram pun ada dalam tu. Hak haram pula lama kita tengok, hak halal kita scroll juga. Hak haram betul tu ustaz khabar tak apa kalau pandangan pertama. Pandangan pertama apa dia pun tak klik. Baru scroll. Ada leh gitu. Semayang. Dia semayang. Mari semayang surah, mari semayang berjemaah. Tapi apa tak boleh nak hindar daripada buat maksiat. Sebab apa? Dia masih belum mendapat hakikat semayang. Dia semayang sekadar apa? Allah Ta'ala suruh aku semayang 5 waktu, aku kena semayang. Hak tu bagus dah, tak apa dah. Hak gitu tu bagus dah. Ni hak semayang wajib pun dia tinggal. Kadang-kadang kita dengar artis-artis ni masya-Allah nampak dia semayang, contoh. Artis-artis ni orang-orang hok hiburan-hiburan ni nampak dia semayang, tu hebat dia kata tu. Kita boleh kata dah benda wajib, memang kena semayang, bukan kata dia hebat. Tak. Bos semayang benda yang wajib tu biasa. Kalau dia semayang sunat baru kita kata dia hebat. Sebab dia hok wajib, memang wajib kita buat. Nak kata hebat bendanya, kita pun sama. Kalau kita hebat lagi, semayang wajib 5 waktu sejid. Ni kita nampak ada orang ambil gambar sikit, dia ni artis semayang Zuhur di pejabat contoh, di studio dia. Suka tak? Dia ni semayang Zuhur. Dan kita pun semayang Zuhur berjemaah lagi. Baru kata kita hebat lagi. Kecuali kalau dia semayang duha contoh. Maknanya katanya semayang duha pun dia buat contoh, semayang sunat pun dia tak tinggal, maknanya semayang wajib insya-Allah lah dia tak tinggal. Maknanya cakap bab dia tadi lepas ni tak ingat. Maknanya kau begitulah. Tak. Semayang tadi, hakikat semayang. Betul sikit kadang-kadang takut jauh-jauh jadi lagi tas lain. Maknanya kata tadi hakikat semayang tu. Bahawa dia semayang, ini kena semayang. Semayang Zuhur, Allahu Akbar, semayang tu habis. Habis semayang dalam kepala ni macam-macam. Allahu Akbar tu macam-macam dah. Ni naik motor tu pergi jalan patah sedap kot ramai orang ni. Mak suruh beli duyang kau. Balik singgah patah beli duyang, pesta duyang ni. Motor tak basuh lagi macam-macam mikir. Dalam semayang kita. Sah semayang kita cukup lekat. Tak ada batal, kita pun tak gerak banyak, tak ketuk, tak buat benda-benda yang membatalkan semayang kita. Sah semayang kita, tapi pahala kurang. Ni kata hakikat semayang tak ada. Allah Ta'ala sebut betul, semayang boleh lindung kita daripada buat maksiat, buat kemungkaran, bagi orang yang dapat rasa hakikat semayang. Sebab itu kita ada 3 rukun. Bukan rukun negara tak masuk rukun Islam. Okey, tahu dah? Rukun iman. Yang ketiga rukun dia segi. Semayang. Rukun semayang. Ada. Rukun wuduk pun ada rukun. Rukun dia segi. Arkanuddin, rukun agama kita ni ada 3. Agama Islam ada 3 rukun. Rukun iman, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Itu dia. Maknanya dia rukun ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Sebab itu kita ada ilmu fardu ain yang wajib kita belajar. Yang pertama ilmu akidah, kenal Allah Ta'ala.
tahu sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, fiqh. Tak, nak jadi hamba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh semayang mana tak tahu, maka ilmu fiqh ajar kita tentang semayang. Baru ada rukun semayang tadi. Sebelum semayang ada wuduk, rukun wuduk pula kita belajar. Tak, macam mana nak sempurnakan semayang kita. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Ni yang kita belajar nasihat-nasihat ni nak suruh benda. Tak, tahu belaka dah semayang betul belaka dah, kita tahu dah, cukup lekat dah, ambil wuduk pun okey dah. Tapi ilmu tasawuf nak sempurnakan lagi semayang kita tu. Semayang kita tu untuk benda, biar tak jadi takbir Allahu Akbar kuci mutu duduk mana, tak jadi takbir Allahu Akbar malam ni parlah kasih orang lu kedai ni nak pergi ke Western House, dia dapur contoh. Mari belaka takbir Allahu Akbar. Bila ilmu tasawuf ni nak jadi benda, nak jadi bila takbir Allahu Akbar an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kamu ibadat seolah-olah kamu nampak Allah Ta'ala ada dengan kamu. Ka'annaka tarah, kamu macam kena nampak Tuhan, nak ngadak Tuhan ni. Kita nak ngadak raja mana? Contoh raja. Tak raja lah. YB kita tengok. Kok jumpa YB, kamai dah jaga. Oh, YB. Assalamualaikum. Oh, tunduk kamai. Jaga. Tak ada mikir dah ambil lain kan. Kerja lain tak mikir dah. Kok ada benda nak dengan YB contoh. Nak projek. Contoh nak projek dengan YB. Ada mikir dah ambil lain kan. Mikirlah nak cakap benda, nak minta mana dengan YB kan. Nak cakap mana dengan YB biar boleh dapat apa. Sama kau kita dengan Allah Ta'ala. Bukan nak kata YB tu sama dengan Allah Ta'ala, tak. Keadaan kita tu begitu. Maka dengan Allah Ta'ala lebih lagi. Nabi SAW bila nak semayang, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seolah-olah Nabi tak kenal ahli keluarga dia. Nak pergi semayang. Ambil air semayang, Nabi nak pergi semayang, macam tak kenal Sayyidina Aisyah, tak kenal ahli keluarga dia. Nak pergi ngadak Allah Ta'ala. Kita hari ni tak imam takbir dah. Allahu Akbar. Mah bola malah pawi buat go. Mah lawa, paling lawa. Imam takbir dah. Imam baca Al-Fatihah. Imam kaki kiri tau, ke kaki kanan. Dan lagi. Mana kita? Ngadak Allah Ta'ala ni. Mana gitu. Ni ilmu tasawuf ni nak betul balik hati kita. Ada orang dia dah tahu belaka dah. Ilmu fiqh, ilmu akidah, tahu belaka dah, tapi dia nak pencucian hati je. Nak biar semayang dia tu betul-betul ngadak Allah Ta'ala. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ni, ini martabat muraqabatillah disebut. Martabat Allah Ta'ala awasi kita. Tak boleh nak berasa Allah kita mengadak Allah Ta'ala, rasalah Allah Ta'ala tengok kita. Kalau orang dapat martabat ni, muraqabatillah, pengawasan daripada Allah Ta'ala, mustahil dia boleh buat maksiat. Betul tak? Contohlah, ayah dia ada sama dengan dia, tiap hari duduk dengan dia. Dia nak scroll TikTok pun takut. Nak scroll pelik-pelik. Tak? TikTok sama. Tak juga TikTok. Benda-benda lain lah. Nak buka benda lain pun dia rasa takut. Ayah dia duduk gini. Gini apa tengok dia? Mengawasi dia. Dia nak makan pun mikir dulu. Ni aku makan ayam ke makan daging haram contoh. Debar yang tengok pok dia. Nak tubik rumah pun, nak tubik nak pergi surga. Abah tengok kita pun. Maknanya kalau bawa kereta tu, kepala abah dia tu kat ikat. Gerak sama. Mengawasi. Itu baru ayah dia. Maknanya dia takut lah. Ataupun kita dekat sekolah, madrasah, warden ke, cikgu kita ke, memang tak ada lah orang fly. Tak. Memang tak ada lah orang buat jahat, buli-buli ke benda. Warden memang duduk kita omong dengan dia. Dalam omong dia. Tak kelip warden. Maka itu martabat muraqabatillah. Kalau dia rasa Allah Ta'ala tengok dia, kat mana dia nak lari untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Dalam bilik tak ada orang, ada Allah Ta'ala. Nak duduk cerok mana? Sebab itu kita tutuplah dengan sekisah. Berhenti sini Tak, abang dah ni tak?
Ke? Dah apa? Wa inna minkum illa wariduha. Ayat kurang tu. Dah. Belah ni salah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Begitu. Muka surat 10 ya. Baik. Maka nak khabar tadi, takwa ni nak kena ada muraqabatillah. Ada rasa mengawasi. Allah Ta'ala mengawasi kita. Nak pergi mana sekalipun, kalaulah kita ada perasaan muraqabatillah, tak ada orang akan bermaksiat pada Allah Ta'ala. Semayang dia pun akan terjaga. Semayang dia, Allah Ta'ala tengok dia. Ni. Hak tadi tu mudah lagi. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kita ibadat seolah-olah Allah Ta'ala ada depan kita. Hak tu mudah. Tanya kita nak ibadat je, rasa Allah Ta'ala ada dengan kita. Tapi illam takun tara fa innahu yara. Hak tu anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ni susah. Setiap hari dia akan rasa Allah Ta'ala tengok dia. Nak terbit surah ni pun Allah Ta'ala tengok dia. Nak buat benda tak molek, Allah Ta'ala tengok dia. Nak pergi mana? Dia nak keluar pada dunia, nak pergi ke planet Marikh, contoh. Nak pergi buat maksiat, naik beli roket mahal-mahal, nak pergi buat maksiat kat planet Marikh. Dah bukan planet Marikh tu hak Tuhan. Contoh kalau dia boleh pergi lah. Planet jauh sekali, nak pergi planet Pluto. Naik roket pergi planet Pluto. Oh, sampai planet Pluto. Nak buat maksiat ni. Dah bukan planet Pluto tu Allah Ta'ala buat. Dekat Allah Ta'ala tak nampak situ. Ni nak pergi mana untuk kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka ada satu kisah disebut dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, Jauharah Lu'lu'iyah, iaitu syarah kepada Arba'inun Nawawiyah. Kitab 40 hadis Imam Nawawi tu ada. Dalam kitab Jauharah sebut kisah ni, muraqabatillah. Sebab apa? Ada satu hadis yang di mana Sayyidina Jibril ajar Rasulullah tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan juga ditanya, malaikat Jibril tanya Rasulullah SAW bila hari kiamat. Rasulullah kata orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka Sayyidina Jibril tanya, apa alamat-alamat tanda-tanda hari kiamat? Maka hari kiamat tak tahu bila, tapi ada tanda-tanda dia. Hadis tu hadis yang kata, pernah dengar orang Sayyidina Jibril mari duduk berlutut, rapat lutut dengan Rasulullah SAW, berlaga lutut. Itu cara orang bertalaki kitab. Sebab itu orang talaki kitab dulu-dulu gitu cara dia. Ni start depan ni keliling macam gini lah kita, tak apa labas lah ni. Okey dah gini. Lepas tu naik duduk atas kursi, duduk atas macam-macam lah. Ada asal ekor apa semua dak dulu. Hak dulu gitu cara Nabi nak ajar, cara bertalaki kitab, cara bertalaki ilmu, bukan talaki kitab, cara untuk bertalaki ilmu. Sayyidina Jibril ajar Rasulullah. Semua orang tak tahu siapa dia mari ni. Tak, dengan pakaian putihnya, bersih, comel, menyerupai, kalau tak silap, Dihyaul Kalb. Mari semaklah orang ni. Kata sahabat tak rajin tengok ni, bukan orang kampung ni kata. Nak kata orang musafir pun bukan orang musafir, tak ada debu-debu. Tak ada asar, tak ada kesan orang yang musafir. Mari duduk kat Rasulullah, ajar Rasulullah tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ni anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah, dan juga hari-hari kiamat, tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Setelah pada tu barulah Sayyidina Umar tanya, siapa dia hak mari tu? Rasulullah tanya, Umar tahu ke siapa hak mari baru ni tu? Kata tak tahu, wallahu alam. Allah wa rasuluhu a'lam. Hak mari tu adalah malaikat Jibril. Mari ajar kepada aku tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Maka rukun ihsan, kena buat muraqabatillah, dapat pengawasan daripada Allah Ta'ala. Dalam kitab tu ada disebut cerita satu kisah di mana seorang guru, dia ada 3 orang anak murid. Seorang anak murid ni, tok guru ni macam lebihkan dia, macam sayang lebih pada dia ni. Ada macam ada special sikit. Gitu. Jadi hak murid lain ni dia rasa macam ke, mana
Tok Guru nampak lebihkan dia daripada kita katanya. Jadi dia pergi kepada Tok Guru ni, dua orang ni kata, wahai Syekh, kata, ni aku nampak mu macam agak-agak menspesialkan si fulang ni lah, mengistimewakan si fulang ni. Sebab apa tak sama dengan kami? Kata gitu. Kami ni macam biasa je. Maka kata Syekh, kamu nak tahu sebab apa aku mengistimewakan dia? Baik, aku akan beri kamu, mari 3 orang ni, sekali dengan budak tadi tu, 3 orang. Aku beri kamu setiap seorang seekor ayam. Beri ayam. Okey. Aku perintahkan kepada kamu bertiga ni, pergi sembelih ayam ini di tempat yang tak ada siapa pun akan tahu mu sembelih. Siapa sahaja. Okey, beres kata. Kata beres, senang ni, mudah ni kata. Seorang pun pergi naik atas bukit dalam gua. Masuk dalam gua, cek dulu, tengok. Binatang pun tak ada orang lain boleh tengok dia. Nusuk tu nusuk mana lah, sembelih. Okey. Yang kedua, masuk dalam hutang. Cerok hutang, tengah hutang dia masuk, cek kok rimau ke benda, tak ada gajah, tak ada belaka. Semut pun tak ada, biar tak nampak belaka lah, dia kata. Bismillah. Maka balik 3 tadi tu ke Syekh tersebut, guru dia tu. Seorang ni pun khabar, oh aku sembelih dah Syekh. Mu sembelih mana tanya? Ada orang nampak tak? Ada siapa-siapa nampak? Tak ada. Dalam gua tu gini-gini, dia kata. Binatang pun tak ada. Semut jalan atas pun aku susuk belaka, memang tak nampak. Nusuk Tak ada lah benda-benda nampak. Oh, okey. Mu kata, aku sembelih dalam tengah hutang. Tengah hutang. Dengan lingkungan benda, pokok-pokok apa semua, tak ada orang nampak lah. Gajah-gajah, rimau ke semua tak ada orang tu. Orang lagi lah tak ada. Tengah-tengah hutang gitu. Sembelih. Okey. Tengok seorang lagi ni, hak diistimewakan ni, tak sembelih ayam tu. Maka hak ni kata dah, apa mu tak sembelih? Guru ni pun kata, apa mu tak sembelih ayam ni? Kan aku suruh mu sembelih di tempat yang orang tak ada siapa pun nampak. Maka budak ni pun kata, bagaimana aku nak sembelih di tempat yang tak ada orang nampak, sedangkan Allah senantiasa mengawasi aku. Mereka kalau aku sembelih sekalipun, sebab tu guru dia kata, siapa-siapa je jangan bagi orang nampak mu sembelih. Dah Tuhan tengok Allah aku nak sembelih ke mana? Lepas tu guru tu kata, sebab itulah aku mengistimewakan budak ni lebih daripada kamu berdua. Sebab apa? Dia dah capai martabat maqam muraqabatillah, dapat pengawasan daripada Allah Ta'ala. CCTV Allah Ta'ala tu senantiasa dengan dia. Nak sembelih pun dia tak mampu, tak sanggup nak sembelih sebab Allah Ta'ala tengok, apatah lagi dia nak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka tu yang kita nak. Ilmu tasawuf ni nak ajar kita tentang tu lah, tentang ada rasa muraqabatillah, ihsan, rukun ihsan, rasa Allah Ta'ala tengok semua kita. Kalaulah kita ada perasaan itu, semayang kita akan jadi comel, puasa kita akan jadi comel, mengaji kita akan comel, segala ibadat kita akan comel. Nak buat maksiat pun kita takut sebab Allah Ta'ala tengok kita. Hari ni kita buat maksiat sebab kita ada perasaan tu. Sebab kita rasa hari ni kita buat maksiat, orang lagi tak tengok kita. Duduklah bilik buat maksiat, pergi naik atas bukit mana-mana buat maksiat. Kita takut dengan orang tengok kita, tapi kita tak takut dengan Allah Ta'ala yang maha melihat. Semua tengok kita, yang akan dicatat. Dengan dia tengok tu, bukan tengok saja. Tengok biar dia buat benda pun tak. Tengok, dicatat amalan kita. Baik kita buat, baiklah amalan kita. Buruk kita buat, buruklah dihitung lagi di akhirat nanti. Wallahu alam. Moga-moga sedikit sebanyak ini memberikan manfaat kepada kita. InsyaAllah minggu depan pula tak, hari Isnin, InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala istiqamahkan kepada kita baca sampai ke habis kitab, InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ini istiqamah dalam kebaikan, dan istiqamah juga dalam tinggalkan segala yang Allah Ta'ala larang. Istiqamah dalam kebaikan, benda yang mudah. Tapi istiqamah meninggalkan maksiat, benda yang payah. Moga-moga kita dapat benda tu
Allah Ta'ala kurniakan taufik dan juga hidayah kepada kita. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.